Okey, baiklah murid-murid. Cikgu harap kamu semua faham tentang jenis sistem peredaran yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu harap kamu fahamlah tentang apa itu sistem peredaran terbuka dan apa itu tentang sistem peredaran tertutup. Misal kata kalau kamu tak faham ataupun ada kekeliruan di akhir kelas nanti, kamu semua boleh tanya cikgu. Faham? Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak masuk kepada subtopik 10.2 iaitu sistem peredaran manusia. Okey, jadi mari kita lihat. Apa yang kamu perlu tahu tentang sistem peredaran manusia? Yang pertama yang kamu perlu tahu adalah tentang darah. Darah itu apa? Darah itu adalah sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan platelet. Dan ianya bertindak sebagai medium pengangkutan. Nak angkut apa? Untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Okey, seterusnya apa yang kamu perlu tahu adalah berkenaan jantung. Jantung ni ianya berfungsi sebagai pump. Dia organ yang berfungsi sebagai pump dan ianya berotot. Sebab apa dia berotot? Sebab fungsi dia nak pump darah ke seluruh tubuh badan kita. Okey. Dan seterusnya yang kamu perlu tahu adalah tentang salur darah. Jadi salur darah ni apa? Salur darah ni terdiri daripada arteri. Okey, lihat di slide. Terdiri daripada arteri, kapilari dan vena. Dan ianya dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Jadi itu yang kamu perlu tahu. Jadi kita go through sikit tentang struktur jantung. Jadi jantung ni terletak di mana? Cikgu nak kamu tahu jantung ni terletak di mana. Okey, kamu tak tahu kan? Okey, jantung ni terletak di antara paru-paru. Okey, paru-paru kita di sini, ianya terletak di antara paru-paru kita di dalam rongga toraks dan mengandungi 4 ruang iaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ruang di antara sebelah kiri dan sebelah kanan ianya dipisahkan oleh satu dinding yang berotot yang kita panggil sebagai septum. Okey, lihat di slide. Kita panggil ruang dinding itu sebagai septum. Ianya memisahkan di antara ruang kiri jantung dan ruang kanan jantung. Okey, jadi kita akan pergi lebih lanjut tentang struktur jantung. Jadi atrium, apa fungsi atrium? Atrium fungsinya adalah untuk menerima darah kembali ke dalam jantung. Ventrikel pula, ventrikel fungsi dia untuk mengepam darah keluar daripada jantung. Okey, jadi setiap struktur atrium dan ventrikel ni dia punya struktur dinding tu adalah berbeza. Okey, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut sebab cikgu nak pergi dengan lebih mendalam tentang struktur-struktur jantung yang lain. Okey. Okey, jadi mari kita lihat tentang struktur-struktur jantung di slide yang cikgu telah sediakan. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini adalah struktur-struktur jantung di dalam tubuh badan kita lah. Okey, ianya terdiri daripada vena cava. Okey, kejap Ianya terdiri daripada vena cava. Yang ni vena cava. Okey, vena cava, aorta, arteri pulmonari, vena pulmonari, arterium kiri, vena coronari, injap bicuspid, ventrikel kiri, septum. Ini septum ni. Inilah dinding berotot yang memisahkan antara ruang kiri, ruang kanan, maafkan, dan ruang kiri. Dan seterusnya ventrikel kanan, injap tricuspid, arteri coronari, atrium kanan dan injap sabit. Okey, ini adalah struktur-struktur di dalam jantung kita yang mana kamu perlu tahu dan kamu perlu faham. Okey, kamu perlu hafal tau sebab nanti kamu akan kamu nak tahu macam mana darah beredar di dalam tubuh badan manusia ke dalam jantung ni. Jadi kamu perlu tahu setiap struktur-struktur jantung tu untuk kamu tahu ke mana darah bergerak. Macam tu. Okey. Jadi cikgu nak terangkan secara asas lah tentang peredaran darah di dalam tubuh badan manusia. Okey, lihat ni. Okey, daripada paru-paru, darah akan bergerak masuk ke dalam jantung. Darah yang beroksigen kan, bila berlakunya proses pertukaran gas di paru-paru, darah yang beroksigen akan bergerak masuk ke dalam jantung sebelah mana? Sebelah kiri. Dia akan bergerak masuk ke dalam jantung sebelah kiri. Okey, tengok ni. Dia akan bergerak masuk ke dalam jantung sebelah kiri dan dipam keluar melalui aorta. Dan seterusnya pergi ke dalam sel tubuh badan kita untuk berlakunya proses pertukaran oksigen ke dalam sel tubuh badan. Dan apabila darah tu dah tak mengandungi oksigen lagi,
ianya akan bergerak semula masuk ke dalam jantung kita dan akan dipam semula ke paru-paru untuk berlakunya proses pertukaran oksigen. Jadi cikgu rasa tak semua faham ni. Jadi lepas ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu, cikgu akan demonstrasikan kepada kamu berkenaan tentang bagaimana darah ni bergerak dalam tubuh badan manusia. Okey, jom kita tengok sedikit video yang cikgu telah sediakan. Okey, baiklah murid-murid. Tadi cikgu dah terangkan dekat kamu semua berkenaan tentang nama-nama struktur jantung di dalam badan manusia dan bagaimana peredaran darah berlaku dalam tubuh badan manusia secara am. Tadi cikgu dah terangkan sikit-sikit je. Tapi cikgu yakin ada di antara kamu yang masih kurang jelas, masih tak dapat nak mengimajinasikan macam mana peredaran darah tu berlaku di dalam tubuh badan manusia. Betul tak? Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan dekat kamu macam mana darah beredar di dalam tubuh badan manusia. Setiap struktur-struktur jantung utama yang cikgu dah terangkan, dah bagi tahu dekat kamu tadi, kamu mesti ingat dan kamu mesti hafal supaya kamu nampak dari mana darah tu bergerak, dari mana darah tu masuk, daripada mana darah tu keluar. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, jadi seperti mana yang kamu lihat di hadapan cikgu ni, ada model jantung. Jadi model jantung ni dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih terperinci kepada kamu macam mana darah tu bergerak keluar daripada paru-paru, masuk ke dalam jantung dan pergi ke tubuh badan. Dan daripada tubuh badan, apabila oksigen telah meresap ke dalam sel tubuh badan untuk melakukan proses respirasi, ianya akan pergi semula masuk ke dalam jantung dan akan dipam semula keluar ke paru-paru, masuk ke dalam paru-paru semula. Okey, faham? Okey, sekarang di hadapan cikgu ni ada model jantung. Jadi dekat tangan cikgu ni ada picagari. Bila cikgu tekan picagari ni, darah tu akan mengalir. Okey, cikgu nak kamu tengok Okey. Tadi cikgu ajar apa? Daripada paru-paru, darah akan mengalir masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonari dan akan keluar. Tengok dia keluar tu. Ni, tengok yang ni. Dia akan keluar melalui aorta dan pergi ke sel tubuh badan. Okey, nampak Daripada sel tubuh badan pula akan masuk semula melalui vena cava. Tengok di sini. Akan masuk semula melalui vena cava, masuk ke dalam jantung dan akan dipam semula pergi ke paru-paru. Okey. Jadi kamu semua boleh nampak dengan jelas macam mana darah tu bergerak di dalam tubuh badan manusia. Okey, semua faham? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap kamu semua dapat fahamlah tentang apa yang cikgu telah demonstrasikan sebentar tadi berkaitan tentang sistem peredaran dalam tubuh badan manusia. Okey, kalau nanti kalau ada tak faham, boleh tanya cikgu balik Okey, sebelum kita berehat 5 minit, kamu semua ada apa-apa soalan? Ya Adli, apa dia? Okey, so kamu nak tahu apa fungsi injap dalam struktur jantung manusia ni? Okey, jadi cikgu akan terangkan dengan padat dan jelas. Fungsi injap di dalam struktur jantung manusia, tak kisahlah injap sabit, injap tricuspid ataupun injap bicuspid, fungsinya adalah untuk menghalang arus terbalik daripada berlaku. Maksudnya kalau darah mengalir daripada atrium kanan ke ventrikel kanan melalui injap tricuspid, ianya akan menghalang darah yang dah masuk ke ventrikel kanan tu pergi ke atrium kanan balik. Jadi nanti darah tu akan terus dipam lah ke paru. Okey, jadi fungsi dia adalah untuk menghalang arus terbalik daripada berlaku. Okey, jadi sekarang ni kamu semua boleh rehat kejap 5 minit sebelum cikgu sambung ke subtopik yang seterusnya. Okey, kamu semua boleh rehat.